Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama Waalaikumsalam kami warahmatullahi lagi wabarakatuh. dalam channel Gerana Gaib. Disebabkan keadaan tak mengizinkan untuk kami mengeksplor tempat-tempat, jadi kami pun tak dapat nak berjumpa sebab kerana perintah PKP lah. Jadi kami menggunakan dari video call saja. InsyaAllah dekat sini kami akan kongsikan sedikit ilmu cara untuk Bisi. pagar diri kita. Macam mana cara pagar diri kita. Okey, perkenalkan dulu tim saya. Okey, yang belah atas ni okey, guys perkenalkan diri dulu. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Fli. Panggil Zul je. Zul ni adalah pemimpin Sorry. pemimpin dari tim kami. Tim kami ni ada lagi 2 orang tapi seorang tu sibuk bekerja, jadi kita tak nak ganggu. Okey. Jadi yang masa ni kami bertiga saja yang ada. Tapi jangan risau, kami tetap akan berkongsi sedikit ilmu untuk anda semua, untuk penonton-penonton, para penonton semua. Okey. Seterusnya, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afnan. Boleh panggil Mimbu. Allah kan. Penat. Panggil Penat. Okey, sila. Itu yang nak perkenalkan dah. Okey, mungkin tak apa nampak. Naikkan lagi kamera sikit. Alright. Okey, Cun. Okey. Yang dikenali sebagai Penat ni, dia ni sebagai editor. Sebagai editor, cameraman, lebih kurang macam tu. Dia akan dia bagian edit video untuk masukkan dalam channel lah. Untuk kalian kenal ni lah. Tim kami ada 3 orang. Sebenarnya ada 5 orang, lagi 2 orang macam saya cakap tadi dia busy. Jadi tak apa, kita teruskan. Okey. Sekarang kita cuba bertanya pada Zul cara untuk pagar diri kita daripada gangguan. Contohnya kan selalunya masa kita tidur kena ganggu kan. Tapi kita jangan risau lah, insya-Allah ilmu Allah ni luas. Ada cara-cara untuk pagar diri kita sendiri. Okey Zul, boleh terangkan tak macam mana untuk kita pagar diri kita daripada gangguan? Contoh kita pergi mana-mana tempat tu yang macam cakap seram ke apa, kita nak pagar diri kita daripada gangguan-gangguan benda tu. Okey Zul, boleh teruskan? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memperkenalkan diri saya Muhammad Zulkifli. Gelaran saya Raden Kisah Sepuh Angin. Jadi kat sini yang diperkatakan tajuk. Okey, ini apa yang mau diperkatakan adalah tajuk bagaimana kita nak membagar diri kita daripada gangguan jin dan serangan daripada serangan gaib lah. Betul. Kita bincang pasal benda tu. Jadi dekat sini kita ada berbagai-bagai cara. Dalam Islam pun dah menerangkan berbagai-bagai cara. Misal kita nak pagar diri kita sebelum kita nak pergi mana-mana. Contohnya saya tak ambil jauh, sambil dalam rumah saja. Saya ambil dalam rumah. Bila kita nak keluar rumah, kita baca ayatul kursi sekali. Sekiranya bila kita membaca ayatul kursi sekali, maka 70,000 para malaikat akan menjaga kita. Itu di dalam rumah. Dalam rumah. Jadi kalau kita nak mendapatkan perlindungan diri semasa apa dia? Itu masa kita nak masuk dalam rumah ke keluar daripada rumah? Keluar rumah. Keluar pada rumah. Kita keluar kita terus baca ayat kursi. Satu kali. Baca kursi. Dan bila kita nak masuk rumah juga, bila kita baca ayat kursi, fadilatnya kemiskinan tak akan ikut kita. Kita orang kata apa, kita susah nak fakir. Dari segi yang kata apa, rezeki. Kedua, syaitan jin tak mampu nak masuk rumah kita. Dia akan jauh. Dia tak mampu nak masuk rumah kita. Dia akan jauh. Dan
sama juga kita bawa motor, kita nak bawa kenderaan, kita nak pergi mana-mana, kita bacalah Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wala quwwata illa billahil azim 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wala quwwata illa billahil azim sebanyak 3 kali, dan kita tawakkal kepada Allah, maka insya-Allah Allah akan jaga kita. Tu yang pertama. Itu dari rumah saja saya ambil. Dan bila misal kata pula kita nak pergi mana-mana, kita contoh kita ada satu, kita nak buat aktiviti paranormal, betul? Bila kita nak buat aktiviti buat paranormal, benda pertama, bila kita masuk rumah orang, kita kena bagi salam, betul tak? Betul. Kita kena hormat rumah orang kan? Betul. Mana-mana tempat pun kena bagi salam dulu. Bila kita nak buat mana-mana kita pun kita kena bagi salam. Sebab perumpamannya sama je, kalau rumah jin, tempat jin dengan tempat manusia, kalau kita tak bagi salam pun macam seolah kita redah rumah dia lah. Ya, betul. Dia ada berbagai cara. Misal kata ada setengah ulama mengatakan kita bagi salam kepada Rasulullah, kita bagi salam kepada Nabi Allah Sulaiman. Ya, tapi seelok-eloknya cukuplah sekali kita bagi Assalamualaikum ya ahlul ghaib. Bermakna mereka tahu yang kita ni datang tempat mereka Dengan cara yang baik lah. Dengan cara yang baik. Jadi bila sebelum kita nak masuk mana-mana tempat yang dikatakan berpenghuni ataupun yang keras, tempat yang ada penunggu, benda pertama kita baca dalam, kita baca apa? Kita baca Fatihah. Sebelum kita nak jejak sampai ni, mesti kali kita dalam kitab kita baca Fatihah, kita baca 3 Qul, kita baca kita baca Anas, dan kita baca Al-Kursi sekali, tiup dan sapu satu badan, kecuali kemaluan dan tapak kaki saja. Okey, jelas soal saya? Jelas Jelas. Okay. Yang ketiga, itu untuk perlindungan diri kita. Tapi kalau kita nak masuk mana-mana tempat yang orang kata apa, yang jenis orang kata masuk je memang kena, ada satu doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Apa doa dia? Okey. Macam ni doa dia. InsyaAllah. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qawmun an yabsutu ilaikum fakaffa aydihim ankum wattaqullah fa'alallahi tawakkalul mu'minin. A'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin hamma wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Selepas saja kita baca tu, kita tiup kat telapak tangan kita usap satu badan, dan satu nafas kita tarik syahadat dengan satu nafas. Lepas tu serah, kita jalan je. Itu pula dari segi pagar diri kita yang betul-betul tajamnya, yang betul-betul ampuh. Sebab apa? Sebab ruqyah, kalau kita nak merangkum keseluruhan ruqyah, seluruh ayat ruqyah ni panjang. Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, Ali Imran 1 hingga banyak. Kalau saya nak ungkap satu persatu memang tak dapat. Jadi itulah ibu ruqyah. Ruqyah terbagi kepada, dia ada terbagi kepada beberapa. Pertama syar'i, ruqyah syar'i ataupun syar'iyah. Ada beberapa, sebab orang kata ruqyah ni banyak. Kalau kata ruqyah biasa, kita baca Al-Fatihah, kita baca 3 Qul, kita baca 3 Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas minta maaf, Al-Falaq sekali, Anas sekali, Al-Kursi sekali. Itu untuk yang paling mudah, paling simple yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Tetapi kalau untuk yang betul-betul belajar ilmu hikmah, yang betul-betul kita mempelajari sesuatu perguruan yang dinamakan perubatan Islam, maka di dalam persatuan tersebut akan diajarkan step by step, akan diajarkan secara detail bagaimana kita nak pakai diri kita, macam mana kita nak benteng diri kita daripada gangguan, daripada serangan jin dan syaitan. Jadi kalau nak bercakap tentang pagar diri ni, kebanyakan dah tahu sebenarnya. Okey, nak baca apa. Tapi orang baca, kesilapan sekarang yang kita tengok, orang baca tapi tak yakin. Keyakinan dia baca tapi dalam hati dia takut.
dalam hati dia perasaan takut. Ya ke tidak? Ya ke tidak? Ni maka dia tak percaya, dia tak yakin dengan setiap apa yang dia baca, dia tak yakin dengan kalam-kalam Allah. Was-was kan? Dia was-was ya. Faham? Ada juga yang menggunakan kaedah seperti air putih yang telah dibacakan dengan telah dizikirkan dan dan pelbagainya. Bila dia baca, dia minta ambil sikit, dia gosok tangan ni, sapu satu badan. Ada yang kata apa, betul-betul dalaman ni nak tenang. Ada yang mengajukan kita dengan selawat. Ada yang ayat yang saya belajar dulu, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ayat yang cukup pendek. Ada juga yang qul a'udzu birabbil falaq, cukup. Dia berbagai-bagai ilmu, berbagai-bagai cabang. Okey. Ada soalan? Okey, faham? Semua terang lah, maksudnya terang, jelas. Faham lah, maksudnya tak ada soalan lah. Nan ada soalan? Kalau ada soalan? Belum lagi. Jadi ada. Okey. Pada pertama, untuk kita lindung diri kita daripada aura, orang kata apa, aura negatif, aura yang jahat, yang betul-betul datang kat kita, betul-betul nak ganggu kita, pun ada cara dia. Benda pertama, kita kena tahu selawat. Perbanyakkan selawat. Sebab apa? Kita selawat bukan untuk Rasulullah. Minta maaf cakap, kita selawat untuk diri kita. Sebab kita nak dapatkan keberkatan syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyakkan selawat. Selawat ni dengan istighfar ni, seperti mana yang saya pernah katakan pada kanda Iskandar. Saya pernah katakan istighfar ni, sebab saintis dah kaji benda ni. Istighfar ni dia menyaktifkan energi-energi yang tak baik, yang negatif. Malaikat selawat ni pula menambahkan energi yang positif. Tapi bila kita perbanyakkan zikrullah, perbanyakkan selawat, insya-Allah tak mudah jin nak datang pada kita. Satu lagi, kita kena jaga kebersihan kita. Kebersihan diri dalam kita, zahir kita, batin kita pun kita kena jaga juga. Tak kisah pakaian kita macam mana pun, muka kita hitam legam macam mana sekalipun, gigi kita kuning melekat sekalipun, itu penting sebenarnya, kebersihan yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Betul. Satu lagi, ada juga yang menggunakan kaedah minyak wangi. Ni ada yang gunakan kaedah minyak wangi. Minyak wangi, kadang-kadang kita pergi mana-mana kedai, beli minyak kasturi ke, minyak minyak atar ke, mana-mana. Lalu minyak ni kosong. Sebenarnya minyak atar ni memang orang kata apa, yang bau yang dia tak disukai oleh para jin. Tapi minyak misik, minyak zafran janganlah. Itu mengundang mereka. Bau dia menyebabkan. Sebab siapa yang menggunakan minyak misik, minyak zafran ni, sebab siapa yang menggunakan minyak zafran, minyak misik ni, dia tahulah. Kalau untuk badan kita, kalau untuk kita punya kegunaan kita, badan kita, untuk keselamatan kita, diperbolehkan contohnya minyak kasturi asli, kasturi putih asli, kasturi kijang, seribu bunga dan berbagai-bagai lagi. Kalau minyak yang lebih, orang kata apa, lebih kuat bau dia, minyak kasturi hitam. Itu untuk perubatan sebenarnya. Kalau untuk perubatan, itu dia. Yang pekatnya, patinya. Jadi kebanyakannya yang pati punya tu, betul. Tapi kalau betul-betul patinya, ada satu minyak yang betul-betul orang cari, yang jarang dapat. Tahu tak minyak apa? Tak tahu. Minyak apa? Minyak kayu gaharu. Minyak kayu gaharu. Dia kalau pati tu macam bentuk macam mana? Minyak yang dia kenyal ke apa? Pati minyak gaharu tu. Kalau pati minyak gaharu tu, dia punya colour dia macam songkok ni, macam songkok kita, songkok saya ni. Pati dia. Ni kali hitam. Hitam lah. Satu botol ni saja, tahu tak harga dia berapa? Berapa? Harga dia boleh mencecah 165. Satu botol ni saja.
Kecil tu Kecil tu saja ya. Orang nak cari minyak kasturi, minyak gaharu bukan senang. Ada tapi tak asli, banyak campuran. Sekarang memang ada tapi tak asli, banyak campuran. Itu kalau dah mandi pun bau lagi. Toto pakat ni. Dia berbagai-bagai kaedah. Kalau kita nak pakai diri kita ni, berbagai-bagai kaedah. Ada yang setengah, ada yang mana suka mengamalkan ayat kursi, maka insyaAllah dia akan mendapat keselamatan. Ada yang kalau mengamalkan zikrullah dan selawat, insyaAllah dia akan dapatkan keselamatan juga, dapat lindungan. Sedang kita bila kita banyak ingat atas, Allah akan ingat kita juga. Oh, betul. Kadang setengah orang, setengah orang dia tak suka, dia tak menggunakan lidah, tapi dia banyak menggunakan hati. Yalah, Betul tak? zikir guna hati. Dia banyak zikir hati. Mana-mana. Nah, Okay, tak ada pertanyaan apa-apa. okey. Ada lagi yang nak Ada apa-apa pertanyaan? sebab sahabat kita seorang yang seorang lagi, kalau rasanya dia ada soalan tu, dia nak tanya tapi dia tengah busy, tak apalah. Busy sikit, tak apalah. Ada lagi. Okay. Ada lagi. Minyak. Okay, dengar Ada lagi. Okay, tengok. Kalau kita pakai diri kita, minta maaf, saya nak sentuh satu benda je. Okay, bro. Saya nak sentuh sikit satu benda je. Kebanyakannya orang tak tahu tentang junub. Cara yang betul. Oh, you know. Junub, cara yang betul macam mana menjunub. Lepas tu apa ni, kita punya istinja. Istinja kena betul. Bila kita istinja bersih, kita punya wuduk kita sempurna, zahir dan dalaman kita, maka insyaAllah silap-silap minta maaf cakap, tak payah parau lagi dah. Dia nak datang pun tak berani. Nampak cahaya Jadi kalau kita buat amal betul-betul, bila badan kita bersih, batin kita bersih, zahir kita bersih, orang kata apa, tak payah kita nak pergi minta maaf cakap, nak zikir nak buka mata batin tu tak payah, sebab kita dah bersih. Itu yang dimaksudkan huduk zahir dengan huduk batin. Kita nak tanya apa maksud zahir dengan batin. Nak tahu lah zahir dengan batin tu apa maksudnya. Zahir tu kita tahu lah, diri kita, batin pun saya tahu. Luar lah nak. Dia lagi zahir kan. Batin pula? Okey. Batin, sebelum kita ambil uduk, masuk di dalam tandas, sebelum masuk dalam tandas, istighfar. Astaghfirullahalazim, alazim la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Letaklah mati. Ya Allah, kalau boleh yang kata perbanyakkan istighfar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku, ampunkanlah kesilapan dan kesalahan hamba-Mu ini ya Allah. Sungguh hamba bertaubat kepadamu yang terima dan taubatmu ya Allah. Baru kita ambil Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita ambil uduk secara yang betul. Satu lagi, bila kita ambil uduk secara betul, setengah orang sebab ni saya sentuh sikit setengah orang dah ambil uduk. Contoh macam ni kan. Alah, bila kita ambil uduk air tu, slow, perlahan, sila-sila jari ni. Ini angkat Allahumma fiqra. Allahumma nas'aluka tahura. Angkat kumur. Bila kumur, ini tangan kanan ni, tangan kanan kita ni tarik kat sini. Kebanyakan orang sini masuk sini, yang ni bawah sini, yang ni bawah sini. Tangan kanan sedut, tangan kanan kat tolak. Salah. Sebab Rasulullah ajarkan kepada kita, ini kita sedut, ini kita masuk, ini kita buang. Tu fitrah pada kita, fitrah manusia selepas makan komor. Ini fitrah. Bila kita start je, kita nak starting, kita nak ambil wuduk untuk muka ni, kita pun ambil niat nawaitu rafa'ala rizal akhbari fadu'a lillahi ta'ala. Baru kita selawat. Jadi bila kita, orang kata apa, selawat, kita ambil uduk, kita
selawat, jangan selawat mulut dalam tanam mana boleh dalam hati lah kan, betul tak? So, selawat. Lawat 3 kali, tangan, kiri kanan 3 kali, 3 kali. Hello. 3 kali semua. Sekejap. Sekejap, nak tanya kau ni. Sekejap VPN kau punya password itu apa? Ha? VPN. Ni kau mohon tu. Tak pasti. Dah, nanti tengok balik je. Aku nak check tau. Patut kau dapat 500. Sabar, kan tengok-tengok ni. Kejap. Ya Allah. Lambat akan tanya. Okay, minta maaf ada gangguan sikit. Iklan. Ha. Okay. Ha. Okay, macam tu juga. Jadi kita bersih, kita perbanyakkan kalbu kita ni sentiasa ingat pada Allah. InsyaAllah Allah akan jaga. Berbagai-bagai kaedah sebenarnya kalau untuk kita pakai diri ni. Tak satu. Ada setengah orang amal setengah ni. Kadang-kadang setengah orang amalkan ayat ni. Dia pelbagai-bagai. Kalau setengah orang pula kata, okay, ayat 9, amalkan ayat 9. Ayat 9 macam mana? Waja'an min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Tarik nafas, tutup. Itu. Dia pelbagai-bagai. Tapi kalau kita tahu khasiat dan kita tahu manfaat tersebut, maka insyaAllah kita akan yakin 100% pada Allah. Jadi, Yang penting Raja Seekor jin pun orang kata apa, Wak Imah. Yang penting yakin. Wak Imah Raja Jin pun nak datang kita pun tak boleh. Okay, ada soalan? Okay, tak ada. Rasa kita stop sampai di sini. Okay, macam mana? Ini dah berapa minit dah? Ni mungkin dah 20 minit kot, lebih kurang. 20 minit eh? Okay. Okay guys, mungkin ini saja untuk mengenai pagar diri. Kita orang akan buat video untuk berkenaan dengan benda lain pula. Mungkin berkenaan dengan benda-benda lain ke, atau cara untuk kita cara untuk orang cakap apa itu maksud batin ke, macam mana ke, kita akan cuba manfaatkan video-video nanti. Kita akan buat konten-konten mengenai itu pula. Tapi kat sini saya nak pesan. Saya nak berpesan, walaupun kita dah pakai diri, ingat kita jangan belagak. Contoh, kita dah pakai diri, mana kau? Jangan. Sebab apa? Jin kita makhluk Allah. Beza dia gaib, kita nyata. Ingat, ilmu jin memang betul kita ni martabat kita lagi tinggi. Tapi ingat, ilmu jin lagi lama, lagi ratusan tahun daripada kita. Dia sebelum Adam dia dah ada dahulu. Jadi kita kena beringat-ingat, perbanyakkan istighfar, muhasabah diri, ingat Allah. Yang paling penting sekarang ni pula era-era yang penuh dengan musibah, penuh dengan bencana, dengan COVID-19, dengan banjir yang besar dan pelbagai-bagainya. Maka kat sini saya ajak para subscriber, pada semua, banyakkan istighfar, selawat, solat. Solat jangan tinggal. Al-Quran buka lah walaupun sekejap, baca lah sekejap, walaupun itu surah lazim sekalipun, baca lah. Muhasabah diri semua. Tak perlu kita minta banyak lagi dah. Jangan minta banyak. Tak perlu kita nak pandang ke depan lagi dah. Sebab kita tak tahu apa jadi ke depan nanti. Kita pun tak tahu apa yang kita akan hadap. Tak perlu lagi. Yang penting kita persiapkan diri kita untuk berjumpa, untuk menghadap dengan fitnah yang lagi besar. Sebab sebab sini saya saya dengar berbagai-bagai dia kata dekat laut mana, dekat laut tu dah tak dengar lagi dah suara binatang. Dengar cerita dia apa yang dia dah keluar tapi kita tak tahu dekat mana. Ulama pun dah mimpi, dan kita yang paling bahaya, lihatlah berapa ramai ulama, ustaz yang tuan guru dah pergi meninggalkan kita. Nampak tak kat situ? Jadi hati-hati, istighfar.
ulama yang baru ni. Apa Syekh apa? Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir. Okay. Syekh Ali Jabir. Kelahiran daripada Madinah. Dia lahir kat Madinah. Lahir kat Madinah. Apa kata kita sama-sama sedekahkan beliau Al-Fatihah. Iya, kena ambil Okey. Jadi kat sini saya ambil kesempatan kita sama-sama kita tanda tangan. Kita doakanlah yang terbaik untuk sesama ummah insya-Allah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Semuanya kami mohon ampun kepada Allah. Ampunkanlah kesalahan kami, dosa-dosa kami, kesilapan kami, kealpaan kami, kelalaian kami ya Allah. Semua kami banyak melakukan dosa ya Allah, maksiat ya Allah. Kami banyak melakukan kesilapan ya Allah. Kami hamba-Mu yang lalai ya Allah. Kami hamba-Mu yang hina ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah daripada fitnah dunia ini ya Allah. Jauhkanlah kami daripada penyakit yang berbahaya ini ya Allah. Allahumma na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai was samiul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, limpahkanlah ya Allah segala ilmu pada kami ya Allah sebelum kami membiarkan mati ya Allah. Ya Allah, Rahman-Rahim, jujurilah segala kau jujurilah rahmat-Mu ya Allah kepada seluruh ulama-ulama ya Allah yang di atas muka bumi ini ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah, lindungilah mereka ya Allah, sempatkanlah kami bertaubat kepada ya Allah sebelum kami menemui ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna minkum la baliya karim. Okey. Kita buat ni lah penutup lah. Kita buat kayaknya penutup lah untuk video ni. Okay guys, para viewer penonton channel Gerhana Gaib kat sini Subscriber. kat sini ini saja yang kami dapat kongsi. Yang manfaat teruskan guna dengan cara baik, insya-Allah. Percayalah, yakinlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kita ni ingat kami buat sesuatu perkara ini bukan kerana nama, tapi kami ingin mengajar, ingin mengkongsikan apa yang kami tahu. Kalau kami tak tahu, ajarkanlah. Kalau kami salah, tegurlah. Kami pun fakir ilmu, tak tahu. Kami tak pandai. Kami langsung tak pandai. Kami tahu, kami kongsikan. InsyaAllah, jikalau ada komen-komen yang baik-baik, insyaAllah kami manfaatkan. Tolong manfaatkan ilmu ni, manfaatkan video ni, share pada kawan-kawan, like and komen, subscribe. Jangan lupa, percuma je, tekan subscribe tu, tak ada masalah. okay. Tak perlu bayar pun, tekan subscribe tu. Okay, itu saja daripada saya. Yang penting kepada subscribe semua, jangan ingat kami buat ni semua semata-mata kerana nama, tidak. Bukan kerana kami nak kerja publicity pun tidak. Bukan kerana kami nak mengerjakan, okay, contoh kau tak ada kerja ke berkocik tu pun tidak. Kami sekadar nak berdakwah. Walaupun cara kami lain, tapi ingat kami hanyalah satu. Lillahi ta'ala. Itu saja. Lillahi ta'ala. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi Okey, daripada itu saja. Okay, itu saja. Wabarakatuh. Ya kau wacau lu, rak lu papar aja. Okey, Assalamualaikum.